Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar-pelajar? Hari ini teacher nak berkongsi dengan semua bab 5 tingkatan 4. Bab 5 tingkatan 4 tajuk metabolisme dan enzim. Dalam tajuk ini ada 3 topik yang pelajar-pelajar akan belajar, iaitu yang pertama metabolisme, yang kedua tajuk enzim, dan yang ketiga aplikasi enzim dalam kehidupan harian. Kita teruskan lagi dengan topik yang pertama, tajuk metabolisme. Standard pembelajaran yang pertama, pelajar-pelajar boleh mendefinisikan maksud metabolisme dengan baik. Yang kedua, menyatakan jenis metabolisme dalam sel. Ada 2 jenis metabolisme dalam sel. Yang pertama anabolisme dan yang kedua katabolisme. Kita teruskan slide yang seterusnya, iaitu apa itu metabolisme. Bila kita sebut metabolisme, ia merujuk kepada semua tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup. Jadi bila sebut metabolisme ini, ia melibatkan penukaran makanan kepada tenaga. Ia juga melibatkan kepada pembentukan karbohidrat, protein, lipid dan juga asid nukleik. Ini topik-topik yang kita dah belajar masa topik bab yang sebelum ini. Untuk jenis-jenis metabolisme, ada 2 jenis metabolisme. Yang pertama katabolisme dan yang kedua anabolisme. Katabolisme ialah proses penguraian bahan-bahan daripada bentuk yang kompleks. Kalau kita lihat bentuknya ini, bentuk yang kompleks kepada bentuk yang ringkas. Kalau kita lihat gambar ni, yang besar kepada bentuk yang kecil. Bentuk kecil ni kita panggil bentuk yang ringkas. Untuk jenis metabolisme yang kedua, iaitu anabolisme. Anabolisme ni pula ialah proses sintesis. Sintesis ni maknanya proses pembentukan molekul kompleks daripada bentuk yang ringkas. Terbalik daripada yang tadi tu. Yang ni daripada bentuk yang ringkas kepada bentuk yang kompleks. Boleh faham ya ni? Terusnya kita masuk topik yang kedua, iaitu tajuk enzim. Bila kita kata enzim, ada banyak topik-topik yang kita akan belajar. Yang pertama, mendefinisikan enzim. Yang kedua, menakul keperluan enzim dalam metabolisme. Yang ketiga, memerihalkan penamaan enzim dengan penambahan frasa ASE pada substrat. Nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut. Yang keempat, mencirikan sifat umum enzim. Dan yang kelima, berkomunikasi organel khusus dalam penghasilan enzim intrasel dan juga enzim ekstrasel. Apakah itu enzim? Bila kita sebut enzim, ia adalah mangkin organik yang kebanyakannya dibina daripada protein. Ingat lagi tajuk protein yang kita belajar dalam bab yang lepas. Jadi enzim ini adalah dibina daripada protein yang telah diubah suai. Enzim ini dihasilkan dalam sel-sel hidup. Kat sini saya lukiskan, saya letakkan gambar Lego ni. Kenapa saya letak gambar Lego ni? Sebab dekat Lego ni dia ada, kalau kita lihat dekat sini, dia ada lubang-lubang ni. Lubang-lubang ini menyerupai lubang yang ada pada enzim. Nama lubang ni
kita panggil tapak aktif. Okey, apakah peranan enzim pada organisma? Okey, enzim bertindak sebagai pemangkin biologi. Pemangkin ini bermaksud penggalak. Penggalak. Okey, penggalak dalam sesuatu tindak balas dalam sel. Okey, jadi bila kata penggalak, dia boleh mempercepatkan tindak balas metabolisme. Okey, metabolisme tadi sama ada anabolisme ataupun katabolisme. Okey, jadi dia boleh cepatkan tindak balas tersebut. Okey, seterusnya kita lihat kepada tajuk penamaan enzim. Ia terbentuk daripada frasa ASE pada substrat. Okey, contoh yang diberi kat sini, contohnya okey, laktosa. So bila substratnya laktosa, dia punya enzim nama dia laktase. Kalau sukrosa, enzimnya sukrase. Kalau lipid, nama enzimnya ialah lipase. So kalau kita lihat dia ada penambahan ASE pada hujung substrat tersebut. Okey, ada contoh-contoh lain juga. Okey, contohnya maltase. Okey, kalau maltase dia punya substrat dia maltosa. Amilase, ni lain sikit lah. Amilase substrat dia kanji. Kalau kita ingat balik semula yang kita dah belajar, ada kanji. So enzimnya ialah amilase. Okey, tapi ada juga enzim-enzim yang tidak diletakkan frasa ASE, contohnya pepsin, tripsin dan juga renin. Okey, nama enzim ini telah diberikan sebelum sistem penamaan enzim secara sistematik diwujudkan. Okey, jadi yang tu tak ada ASE. Alright. Okey, topik seterusnya yang kita nak belajar ialah sifat-sifat umum enzim. Dia kata kita lihat dekat sini. Sifat-sifat umum yang pertama, enzim hanya diperlukan dalam kuantiti yang kecil. Okey, bila kecil, ia tak perlu guna banyak lah. Okey, enzim, struktur enzim kekal dan tidak dimusnahkan pada akhir tindak balas. Jadi bila dia tidak boleh dimusnahkan pada akhir tindak balas, jadi dia boleh digunakan semula. Okey, seterusnya tindakan enzim adalah spesifik. Kenapa saya kata spesifik? Sebab kalau kita lihat tadi struktur enzim tadi, dia ada tapak aktif. Okey, tapak aktif ini adalah khusus untuk substratnya tersendiri. Kalau sekiranya substrat dia bentuk lain, okey, dia tidak boleh matching. Okey, tak boleh matching dengan tapak aktif pada enzim tu. Jadi dia tidak boleh melekat pada tapak aktif itu. Itu yang kita kata tindakan enzim adalah spesifik. Okey, yang ni saya dah sebutkan tadi, enzim mempercepatkan kadar tindak balas. Okey, next. Tindak balas enzim adalah berbalik. So, kalau kita lihat kat sini, ada anak panah ke kanan dan juga ada anak panah ke kiri. Okey, ini bermakna substrat yang digunakan boleh ditukarkan kepada hasil dengan bantuan enzim, dan daripada hasil juga boleh ditukarkan semula kepada substrat juga dengan kehadiran enzim. Okey. Dan di sini dinyatakan ada enzim-enzim yang tertentu yang memerlukan cofactor. Okey, apa itu cofactor? Cofactor ialah bahan yang boleh membantu tindak balas enzim itu berlaku dengan lebih cepat. Okey, contoh-contoh cofactor yang boleh digunakan ialah contohnya ferrum, okey, cuprum,
dan juga contoh lain vitamin B. Ini semua kita dah pernah dengar kan. Okey. Ataupun enzim juga boleh diperlahankan dengan perencat. Okey, kalau tadi nak cepatkan lagi tindak balas guna cofactor. Kalau nak perlahankan dia boleh guna perencat. Apakah contoh perencat? Okey, contoh perencat seperti plumbum. Okay, pernah dengar plumbum? Dan juga cyanida. Cyanida ni adalah racun respirasi. Ini biasa ada keluarlah dalam soalan. Okey, plumbum dan juga cyanida. Okey, next kita nak belajar tentang penghasilan ataupun maksud enzim intrasel dan enzim luar sel ataupun ekstrasel. Okay, enzim intrasel adalah enzim yang dihasilkan, disimpan dan digunakan dalam sel itu sendiri. Tetapi bila kita sebut enzim luar sel, ia dihasilkan dalam sel tetapi ia dirembeskan keluar dan digunakan di luar sel. Okay, jadi ia berbeza. Okay, berbeza dengan enzim intrasel tadi tu. Okay, kalau luar sel hasilkan dalam sel, tetapi ia keluar daripada sel dan berfungsi juga di luar sel. Okey, kalau kita ingat balik semula enzim luar sel, contohnya enzim amilase pankreas contohnya. Okay, enzim amilase pankreas dia dihasilkan dalam pankreas, tetapi enzim ini tidak digunakan dalam pankreas, tetapi ia digunakan di dalam duodenum. Okey, dia dihasilkan dalam pankreas kemudian akan diangkut keluar daripada pankreas ke duodenum untuk pencernaan ganji di sana. Okey, itu contoh. Alright. Okey, macam mana pembentukan enzim luar sel? Okey, di sini ada diterangkan sedikit bagaimana pembentukan enzim luar sel ini. Okey, antara organel yang terlibat, yang pertama nukleus, kita tunjukkan di sini. Kemudian ribosom, kemudian jalinan endoplasma kasar dan juga jasad Golgi. Okey, tambahan dia ada vesikel angkutan dan juga vesikel rembesan. Okey, itu tak masuklah. Okey. So, macam mana pembentukan enzim luar sel ini? Okay, yang pertama tadi saya kata ada organel nukleus. Okey, apa yang berlaku dalam nukleus? Dalam nukleus DNA akan yang mengandungi maklumat genetik tentang protein. Kemudian ketika replikasi DNA, RNA akan menyalin semua maklumat genetik tentang protein tadi. Kemudian RNA keluar daripada nukleus ke ribosom. So, dan barulah ribosom akan mensintesiskan protein. Kemudian protein akan dipindahkan ke dalam jalinan endoplasma kasar. So, di hujung jalinan endoplasma kasar, dia akan menggenting membentuk vesikel angkutan. So, vesikel angkutan tadi akan mengangkut protein tersebut dan membawanya ke dalam jasad Golgi. Okey, so dalam jasad Golgi inilah, ini gambar jasad Golgi. So, dalam jasad Golgi ini protein akan diubah suai membentuk protein. Protein akan diubah suai membentuk enzim. Jadi jasad Golgi yang mengandungi enzim tadi tu akan bertunas, membentuk vesikel rembesan. So,
vesikel rembesan tadi akan menuju ke arah membran plasma untuk merembeskan enzim yang telah terhasil tadi. Teruskan lagi bahagian kedua untuk tajuk enzim. Standard pembelajaran 5.2.6 menerangkan mekanisme tindakan enzim dengan menggunakan hipotesis, mangga dan kunci. Yang kedua, 5.2.7 mentafsir rajah tenaga untuk menerangkan mekanisme tindakan enzim. Dan yang ketiga, 5.2.8 menghubungkan mekanisme tindakan enzim dengan perubahan faktor berikut. Yang pertama suhu, yang kedua pH, yang ketiga kepekatan substrat dan juga kepekatan enzim. Okey, kita lihat mekanisme tindakan enzim. Mekanisme tindakan enzim adalah berdasarkan hipotesis mangga dan kunci. Yang mana enzim itu sebagai mangga, substrat sebagai kunci. Yang ini adalah substrat. Nanti bila kita sebut substrat tu, apa itu substrat? Substrat ialah bahan yang ditindakbalaskan. Jadi kalau kita lihat di sini, enzim tadi mempunyai tapak aktif. Tapak aktif ini hanya berpadanan dengan substrat yang tertentu. So tindak balas enzim adalah spesifik. Macam mana kita kata spesifik? Yang pertama contohnya, enzim mempunyai tapak aktif, kemudian substrat ini akan melekat pada tapak aktif ini. Membentuk seolah-olah seperti kunci yang melekat kepada rongga ataupun lubang pada mangga. Jadi bila dia melekat pada tapak aktif ini, so dia akan membentuk kompleks enzim substrat yang tidak stabil. Bila kata tidak stabil, maknanya bila-bila masa dia boleh terpisah. So bila kompleks substrat enzim ini terbentuk, jadi tindak balas hidrolisis akan berlaku. Hidrolisis maknanya pemecahan molekul tadi tu kepada produk. Jadi dia akan menghasilkan produk ataupun hasil. Di sini hasil yang terbentuk kat sini. Jadi dia akan membentuk hasil, dan kalau kita lihat di sini enzim ini tidak berubah. Kalau kita ingat balik semula tadi, ciri-ciri enzim tidak akan berubah pada akhir tindak balas. Jadi bila dia tidak berubah, ia boleh digunakan semula. Untuk tindak balas hidrolisis yang lain. Jelas ya? Tenaga pengaktifan. Apa itu tenaga pengaktifan? Tenaga pengaktifan ialah tenaga yang diperlukan untuk memecahkan ikatan dalam molekul substrat sebelum tindak balas boleh berlaku. So kalau kita lihat di sini ada dua garisan. Paksi X ialah tindak balas, yang ini adalah tenaga dalam sistem. Sekiranya tindak balas tadi tanpa kehadiran enzim, jadi kalau kita lihat tenaga pengaktifan yang diperlukan adalah sangat tinggi. Tapi sekiranya ada enzim yang digunakan, tenaga yang diperlukan untuk memecahkan molekul substrat hanya sedikit sahaja tenaga. Jadi kalau kita lihat, tenaga yang diperlukan, tenaga pengaktifan dengan kehadiran enzim adalah rendah. Berbeza dengan tindak balas yang berlaku tanpa kehadiran enzim. Tenaga pengaktifan iaitu tenaga untuk memecahkan ikatan adalah sangat tinggi. Jadi ini sangat penting untuk membantu sesuatu proses metabolisme tadi itu berlaku dengan efisien. Jadi enzim akan digunakan. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi aktiviti enzim? Yang pertama kita dah lihat tadi dalam objektif tadi, standard pembelajaran. Yang pertama ialah suhu, yang kedua ialah pH,
yang ketiga kepekatan substrat dan yang keempat kepekatan enzim. Okey, kita lihat yang pertama terlebih dahulu, faktor suhu. Okey, untuk faktor suhu ni kita boleh bahagikan kepada dua bahagian, tiga bahagian. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okey, kita lihat bahagian yang pertama. Okey, dekat bahagian pertama nanti katakan kat sini dia mula dengan suhu kosong. So, kalau suhu kosong, suhu yang sangat rendah, kita lihat kadar aktiviti enzim juga kosong. Ini bermakna pada suhu yang sangat rendah, enzim adalah tidak aktif. Bila tidak aktif, maka tiada hasil tindak balas. Okey, tak ada hasil yang akan terbentuklah, tiada hasil yang akan terbentuk. Okey, kemudian daripada kosong tadi kita lihat apabila suhu semakin meningkat, okey, kadar tindak balas enzim akan meningkat sehingga pada tahap maksima. Okey, kalau kita lihat kat sini dia dah tak naik lagi dah. Okey, tak naik. Okey, jadi bila suhu meningkat, katakanlah suhu kosong hingga 30 berapa ni, 32 ke ataupun 35 ke, kita lihat kat sini peningkatan suhu akan menyebabkan banyak pelanggaran antara enzim dengan substrat, jadi banyaklah hasil tindak balas. Okey, jadi kita akan lihat kadar aktiviti enzim akan meningkat sehingga tahap yang maksimum. Okey, bila tahap maksimum tu kita lihat kat sini suhu lebih kurang 35 hingga 40. Ini adalah suhu yang optimum. Okey, suhu yang optimum. Jadi kalau kita lihat di sini kadar tindak balasnya adalah maksimum. Okey, dah paling tinggi, maksimum di situ. Okey. Dan bahagian yang ketiga kita lihat di sini, apabila suhu semakin meningkat melebihi suhu 40 darjah Celsius, kita lihat kadar tindak balas enzim menurun. Okey, kenapa menurun? Pada suhu yang tinggi, enzim akan mengalami nyah asli. Okey, apa maksud nyah asli? Nyah asli ni akan menyebabkan ikatan hidrogen pada enzim tadi mula putus dan menyebabkan bentuk tiga dimensi enzim akan berubah. Dan yang pastinya apabila suhu meningkat, tapak aktif enzim akan musnah. Okey, tapak aktif enzim akan musnah. Jadi kalau kita lihat suhu yang semakin tinggi, tiada tindak balas berlaku, ataupun kita kata kadar aktiviti enzim adalah sifar. Jadi tiada hasil yang terbentuk. Okey, faktor yang kedua, faktor pH. Okey, ada yang tanya pH tu apa? Okey, bila kita sebut pH, pH ialah merujuk kepada percentage of hydrogen ion. Okey, itu ialah pH. Okey, untuk pH, enzim-enzim ini mempunyai nilai optimum yang tersendiri. Kalau kita lihat di sini, pepsin enzim, pH optimum untuk pepsin ialah pH 2. Untuk kebanyakan enzim pH 7. Bagi trypsin pH-nya lebih kurang 8.5. Okey. So pada pH yang optimum, jika kita lihat dekat sini, kadar aktiviti enzim adalah maksimum. Okey, jika dia berada pada pH yang optimum, ia akan menyebabkan enzim itu berfungsi dengan sangat efisien. Sama juga dengan enzim-enzim lain yang mana apabila pH optimumnya 7, jadi kita lihat di sini kadar aktiviti enzim adalah pada kadar yang maksimum. Okey, pH optimum, kadar tindak balas maksimum. Sama juga dengan trypsin, pH-nya sedikit beralkali iaitu lebih kurang 8.5.
Okey, jadi di sini kita lihat dia punya kadar aktiviti enzim adalah maksimum pada pH 8.5. Okey, itu ialah pH. Bila pH optimum tu dia punya cas pada tapak aktif adalah kembali kepada bentuk yang kepada pH yang asal, jadi kadar tindak balas meningkat. Okey, kita lihat faktor yang ketiga, kepekatan substrat. Okey, faksi X kepekatan substrat, faksi Y kadar tindak balas. Jadi kita lihat di sini. Okey, apabila kepekatan substrat meningkat, okey, kadar tindak balas meningkat sehingga mencapai kadar yang maksimum. Tetapi selepas kadar maksimum, apabila semua enzim telah penuh, enzim menjadi tepu, jadi kadar tindak balasnya menjadi malar ataupun tidak berubah, tidak meningkat dan tidak menurun. Kenapa tidak meningkat dan tidak menurun? Sebab enzim telah penuh. Okey, telah penuh ataupun kita kata tepu. Okey, jadi walaupun substrat banyak, enzim sedikit, jadi tiada produk yang dihasilkan ataupun produk yang dihasilkan adalah malar. Kadar tindak balasnya tidak berubah. Okey, ni kita boleh buat analogi. Contohnya katakanlah kita ada loyang. Okey, loyang kuih, nak buat kuih raya ni kan. Okey, ni kita punya bahan-bahan butter untuk buat kuih tu. Okey, loyang ada satu je tapi dia punya bahan dia banyak. Jadi bila kita tuang, okey, pada bakar tu dia akan menghasilkan 3 ketul kuih contohnya. Okey, kenapa 3 ketul je sedangkan dia punya bahan dia ada banyak lagi? Sebab tapak aktif pada enzim telah penuh. Okey, jadi bila tapak enzim telah penuh, kita kata enzim ini menjadi faktor penghat. Okey, itu analoginya. Jadi macam mana kita nak tambahkan kuih kita ni? Jadi kita kena tambahlah lagi loyang. Okey, kena tambah lagi enzim, barulah kita akan mendapat hasil yang lebih banyak. Okey, itu analogi yang saya gunakan. Jadi harap semua pelajar faham. Okey, yang keempat ialah kepekatan enzim. Jadi untuk kepekatan enzim, kita lihat di sini apabila kepekatan enzim bertambah, okey, kadar tindak balas akan bertambah. Okey, dia bertambah secara berkadar terus. Okey, berkadar terus. Okey, sehingga mencapai kadar yang maksimum. Okey, selepas kadar maksimum, penambahan enzim bererti penambahan tapak aktif tapi tiada substrat. Jadi kita akan katakan substrat itu sebagai faktor penghat. Jadi kalau kita nak tambahkan tindak balas tadi, maka kita kena tambahkan substrat. Okey, so kita boleh juga gunakan analogi yang tadi. Okey, analogi yang tadi kita terbalikkan. Okey, katakanlah kita ada 3 loyang kuih tu kan, acuan kuih tu. Okey, ada 3. Kita tambahkan jadi 3 bekas kuih, bekas acuan kuih ni. Tapi dia punya bahan dia punya butter dia tu kan, butter ke batter ke, okay, ada 1 bekas je. And then kita pun tuang lagi. Okey, tuang. 1 acuan aja yang dapat. Okey, yang ni tak ada dah dia punya substrat. Okey, jadi kita akan kata substrat dia akan menjadi faktor penghat, sedangkan dia punya enzim dia ada banyak. Substrat
substrate-nya sedikit. Jadi kalau kita nak tambahkan dia punya produk, kita kena tambahlah lagi dia punya substrate. Okey, itu analogi yang saya gunakan. Jadi saya harap semua pelajar faham analogi yang ada banyak kegunaan enzim ini yang tanpa kita sedari kita sebenarnya telah menggunakan enzim-enzim tersebut. Okey, standard pembelajaran menjelaskan dengan contoh aplikasi enzim dalam kehidupan harian. Okey, saya terangkan sedikit dahulu tentang enzim tersekat gerak. Okey, ini mungkin istilah yang pertama yang first time kamu dengar. Ini adalah istilah yang diperkenalkan dalam biologi KSSM tingkatan 4. Bila kita sebut enzim tersekat gerak, ialah enzim yang bergabung dengan bahan lengai dan tak larut untuk meningkatkan rintangan enzim terhadap perubahan faktor seperti suhu dan juga pH. Molekul enzim kekal di kedudukan sama sepanjang tidak balas dan kemudian boleh diasingkan daripada hasil. Jadi ini akan digunakan dalam teknologi imobilisasi enzim. Okey, apakah kegunaan enzim? Ini sekadar beberapa kegunaan enzim yang kita boleh lihat di sini. Okey, yang pertama enzim biologi yang digunakan dalam sabun basuh. Okey, apakah enzim-enzim yang mungkin terdapat dalam sabun basuh? Yang pertama ada enzim amilase, lipase dan juga protease. Okey, so kalau kita lihat kat sini, enzim amilase biasanya digunakan untuk membuang kotoran-kotoran yang mempunyai kanji. Kalau lipase untuk membersihkan kotoran yang mengandungi bahan-bahan yang mempunyai lemak. Kalau protease pula untuk membersihkan kotoran yang berasaskan protein. Jadi bila kita gunakan sabun yang menggunakan enzim ini, proses pencucian akan lebih cepat, tetapi dengan syarat suhu yang kita gunakan kurang daripada 40 darjah Celsius. Kerana suhu 40 darjah Celsius adalah suhu yang optimum bagi tindak balas enzim yang ada dalam sabun basuh. Okey. Kemudian untuk contoh yang kedua dalam penghasilan keju. Semua orang suka makan keju. Jadi kita kena tahu apakah enzim yang digunakan dalam penghasilan keju. Okey, dalam penghasilan keju enzim lipase digunakan untuk pematangan keju. Dan ada juga enzim renin yang digunakan untuk membekukan protein susu dalam keju. Okey. Yang ketiga protease. Okey, bila kata protease maknanya dia berkaitan dengan protein. Okey, protein ada dalam daging. Jadi protein dalam daging akan dicernakan oleh protease, jadi dia akan menyebabkan penghasilan daging itu lebih lembut. Okey. Ada contoh lain juga. Contoh enzim protease yang biasa digunakan oleh mak-mak tu biasanya digunakan dalam betik muda. Pernah dengar tak ni? Okey, betik muda, apa ada dalam betik muda? Dalam betik muda tu ada enzim yang dipanggil papin. Okey, papin. Okey, papaya, papin. Tu nama enzim yang ada dalam betik tadi yang boleh melembutkan daging. Okey, contoh yang keempat saya tunjukkan di sini ialah amilase. Okey, amilase untuk pencernaan kanji kepada gula. Okey, untuk mematikan gula, so kita boleh gunakan amilase. Okey. Yang kelima, laktase. Laktase dia untuk mencernakan laktosa dalam susu. Jadi ini penting untuk memastikan susu tanpa laktosa. Okey, seterusnya pektinase dan selulase ini digunakan dalam penghasilan jus. So, dia akan
selulase ini akan memecahkan dinding sel pada tumbuh-tumbuhan, jadi boleh menghasilkan jus buah-buahan. Okey, next contoh yang ke-7. Trypsin. Trypsin ialah sejenis protease untuk menanggalkan bulu pada kulit haiwan. Yang ini untuk menghasilkan produk-produk yang berasaskan kulit. Okey. Dan contoh yang ke-8 saya berikan di sini ialah selulase untuk penghasilan agar-agar. Yang ni pun suka, bulan-bulan puasa ni pun ada yang buat sendiri agar-agar kan. Okey, tapi tahu tak macam mana agar-agar tu terhasil? Okey, ia terhasil daripada pengekstrakan selulus dalam rumpai laut. Jadi boleh menghasilkan agar. Okey. Jadi ada contoh-contoh lain, jadi kamu boleh fikirkan apa lagi contoh-contoh kegunaan enzim dalam kehidupan harian. Okey, jadi kita checklist balik semula. Kita dah belajar jenis-jenis metabolisme, sifat-sifat umum enzim tadi, mekanisme tindakan enzim. Kita ada hipotesis kunci dan mangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindakan enzim ada 4 tadi: suhu, pH, kepekatan enzim dan juga kepekatan substrat. Dan yang kelima, aplikasi enzim dalam kehidupan harian. Okey, itu saja daripada saya, Teacher Fiza. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.